ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan pada sidang Jumaat sekalian untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan kita meninggal segala tegahan dan larangannya. Sesungguhnya takwa adalah bekalan yang terbaik untuk kebahagiaan hidup kita, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab, menerusi perantaraan Jibril alaihissalam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah satu ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah Azza wa Jalla dan tentang kesempurnaannya. Ia juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, melindungi perundangan kehidupan yang merupakan mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saling berkait rapat dalam setiap ketetapan hukum itu. Ia adalah untuk menguatkan bagi setiap ketetapan dan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yang tersebut sebagai bayan at-taqrir, yang berarti memperkukuhkan isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis berkaitan dengan perintah wudu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat seseorang itu yang berhadas sampailah ia berwudu. Hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mutawatir dan mentakrirkan dari surah Al-Madinah ayat 6, Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai di situ, dan sapulah kepadamu dan basuhlah kakimu sampai kedua kuku tadi. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan semestinya kita perlu banyak mensyukurinya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'awaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Segala puji dan tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Qur'anul Karim dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok yakni terpesong, bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dan sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jelas kepada kita bahawa ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya sehingga akhir zaman daripada pemalsuan. Bahkan dari tahun ke tahun bertambahnya para huffaz yang menyempurnakan hafazan Al-Quran, yakni ayat-ayat Allah itu. Hal ini berlaku setelah wujudnya kecenderungan di dalam masyarakat terhadap pendidikan agama aliran tahfiz yang sangat tinggi masa ini, sehingga sebahagian daripada institut itu berada di bawah kendalian pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri. Namun baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan betapa banyaknya kemusnahan yang berlaku terhadap naskah-naskah Al-Quran yang berada di masjid-masjid, surau-surau, sekolah-sekolah dan rumah-rumah persendirian. Kurang berlakunya banjir besar di beberapa daerah di dalam negeri Islam. Namun ada usaha-usaha yang murni daripada banyak pihak yang membantu JAIS dalam mengumpul Al-Quran yang rosak. Lebih daripada 155 tan kitab Al-Quran dan bahan-bahan yang mengandungi ayat Al-Quran telah dapat dikumpul dan dikumpulkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor selaras dengan rasa tanggungjawab pihak jabatan untuk menjaga kesucian Al-Quranul Karim. Sebenarnya di sebalik musibah yang berlaku itu, kita diuji untuk menanam rasa prihatin kita terhadap keperluan saudara-saudara kita yang menghadapi musibah, lebih lagi bagi para pelajar yang memerlukan naskah-naskah Al-Quran dan buku-buku agama untuk meneruskan pengajian mereka. Lantaran itu pihak JAIS menjeru semua umat Islam agar dapat menginfakkan wang sebanyak RM30 senaskah untuk tujuan wakaf Al-Quran ke tabung dana wakaf Al-Quran Selangor pasca banjir. JAIS melalui tabung infak jariah umat Islam yang mana menyasarkan sebanyak 50,000 naskah Al-Quran untuk diedar ke masjid-masjid, surau-surau serta sekolah-sekolah agama dan ma'had tahfiz serta orang awam yang terjejas akibat banjir sebagai ganti Al-Quran yang telah rosak. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita patut bersyukur kerana kesucian dan kemuliaan Al-Quran masih lagi terpelihara dan terjaga dengan sebaik-baiknya dalam negara kita. Ini kerana Kementerian Dalam Negeri yang KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1926 di bawah Akta 326, menerusi jawatan kuasa penyemakan dan pemeliharaan teks Al-Quran Lajnah Tahsin Al-Quran yang dianggota oleh 35 orang dalam kalangan para huffaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran, telah berperanan memastikan ketetapan si ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, daripada aspek pengawasan
pihak KDN di negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis-premis perniagaan, penasiran berjarwa di syarikat-syarikat penerbitan dan percetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan mashaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan. Manakala dari segi aspek kualiti, pihak KDN mewajibkan setiap penerbit menggunakan kertas yang berkualiti untuk cetak mashaf mesti mengikut garis panduan yang ditetapkan, iaitu kaedah penandaan ayat atau bacaan dan juga garis panduan penamaan judul mushaf. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tanggungjawab pemeliharaan ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelak sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan dalam cetakan dan penerbitan yang terbaru. Orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cok lulusan KDN dan pelengkap hologram KDN sebagai bukti keashaban cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawasan dan Penelitian Percetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan kepada KDN negeri bagi tujuan siasatan pemeriksaan dan penguatkuasaan. Hadirin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati perkara berikut sebagai kesimpulan daripada khutbah yang dibacakan tadi. Yang pertama, umat Islam hendaklah beriman, yakin dan tiada ragu terhadap kebenaran dan ketepatan Al-Quran yang merupakan kalamullah untuk panduan umat manusia. Yang kedua, umat Islam hendaklah beriman, yakin dan tiada keraguan terhadap kebenaran dan ketetapan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Umat Islam hendaklah pastikan Al-Quran dimiliki adalah yang telah mendapat pengesahan daripada pihak KDN. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa kemuliaan Al-Quran hendaklah dipelihara dengan melupuskannya mengikut tata cara pelupusan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Dan yang terakhir, umat Islam hendaklah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan harian dan bukan sekadar memperoleh ganjaran pahala semata-mata, bahkan untuk ditadabbur dan dihayati oleh umat Islam dalam kehidupan seharian mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Bahawa sesungguhnya yang dibaca kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan yang tersimpan di dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian. Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 80. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.